Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pelajar sekalian, kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran Faraid Darjah 6, pelajaran yang pertama, tajuk wasiat, siri yang kedua. Kita mulakan dengan mengenal atau mengetahui rukun wasiat. Rukun wasiat ada 4. Yang pertama, musi, iaitu orang yang berwasiat. Yang kedua, musilah, iaitu orang yang menerima wasiat. Ketiga, musibih, iaitu barang yang diwasiatkan. Yang keempat, iaitu sirah, ijab kabul, yakni ucapan beri dan terima wasiat. Kita lihat pula syarat sah wasiat yang diambil dari setiap rukun wasiat. Yang pertama, syarat musi, iaitu orang yang berwasiat. Syarat bagi orang yang berwasiat yang pertama, hendaklah dia mukallaf, bukan kanak-kanak dan bukan orang gila. Yang kedua, orang yang berwasiat hendaklah merdeka, bukan hamba. Yang ketiga, orang yang berwasiat hendaklah berwasiat dengan kemahuan sendiri, bukan dipaksa. Yang keempat, orang yang berwasiat bukan orang yang dilarang mengurus harta. Syarat bagi musilah, yakni orang yang menerima wasiat pula ialah yang pertama, orang atau satu organisasi yang dikenal pasti. Yang kedua, orang atau organisasi itu wujud semasa kematian orang yang berwasiat. Yang ketiga, musilah ataupun orang yang menerima wasiat ini adalah dari kalangan orang yang boleh memiliki harta. Dan yang keempat, bukanlah dari kalangan waris yang mempersakai harta. Syarat bagi musibih, yakni barang yang diwasiatkan. Yang pertama, barang yang hendak diwasiatkan itu hendaklah barang yang boleh berpindah milik, seperti wang dan ladang. Yang kedua, barang yang hendak diwasiatkan itu hendaklah perkara halal sahaja, seperti untuk tujuan membina masjid. Yang ketiga, wasiat hendaklah sesuatu yang memberi manfaat, seperti rumah yang boleh digunakan untuk berteduh. Yang keempat, harta milik orang yang berwasiat. Harta yang hendak diwasiatkan itu hendaklah harta milik orang yang berwasiat. Dan yang kelima, barang yang diwasiatkan itu tidak boleh lebih daripada 1/3 harta yang dimiliki. Jika lebih, hendaklah meminta izin terlebih dahulu daripada waris. Syarat bagi sirah atau ijab dan kabul atau dalam bahasa Melayunya ialah serah dan terima. Yang pertama, ucapan ijab bertujuan memberi wasiat selepas kematian. Lafaz ijab ada 2 jenis. Yang pertama ialah lafaz soreh, yakni sebutan yang jelas. Dan yang kedua, iaitu lafaz kinayah, iaitu sindiran. Contoh lafaz ijab soreh ialah, saya wasiatkan 1/3 harta saya kepada kamu setelah saya meninggal dunia. Sementara contoh lafaz wasiat kinayah, iaitu sindiran ialah, awak berhak kepada harta saya setelah saya meninggal. Lafaz kinayah perlu penjelasan pewasiat sebelum dia meninggal. Jika tidak, batal wasiatnya. Lafaz ijab wasiat juga boleh dibuat secara bersurat atau bertulis. Syarat sirah yang kedua ialah ucapan qabul atau penerima, seperti dia menerima. Seperti penerima berkata setelah menerima ijab dari pewasiat, saya terima.
tidak sah menerima atau menolak wasiat sebelum pewasiat meninggal dunia dan tidak sah menolak wasiat setelah menerimanya. Harus bagi orang yang telah membuat wasiat untuk menarik balik wasiatnya dengan cara berikut. Yang pertama ialah apabila dia berkata dengan ucapan, "Saya batalkan wasiat saya ini." Yang kedua, batal juga wasiatnya apabila harta yang diwasiatkan itu dijual kepada pihak lain. Yang ketiga, batal juga wasiat tersebut apabila harta yang diwasiatkan digadaikan. Yang keempat, terbatal juga wasiat apabila harta yang diwasiatkan ditawarkan untuk dijual. Yang kelima, apabila harta yang diwasiatkan diwakilkan untuk dijual. Yang keenam, apabila harta yang diwasiatkan ataupun tanah yang diwasiatkan ditanamkan pokok tanaman kekal seperti rambutan di atas tanah yang diwasiatkan itu. Dan yang terakhir, apabila dibuat binaan di atas tanah yang diwasiatkan seperti rumah atau bangunan-bangunan yang lain. Baiklah pelajar sekalian, dengan isi pelajaran kita yang agak banyak pada hari ini, kita cuba lengkapkan peta minda berikut. Rukun wasiat. Sila lengkapkan 4 rukun wasiat. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Barang yang diwasiatkan. Apakah istilah bagi barang yang diwasiatkan? Yang kedua, berwasiat kepada orang gila. Apakah hukum berwasiat kepada orang gila? Yang ketiga, contoh ucapan qabul atau penerima wasiat. Yang keempat, perkara yang halal diwasiatkan. Yang kelima, ijab yang perlu penjelasan pewasiat sebelum dia meninggal. Soalan seterusnya ialah isikan tempat kosong dengan jawapan yang telah disediakan. Pastikan anda memilih jawapan yang betul. Sampai di sini saja kelas kita untuk kali ini. Pastikan semua pelajar telah mengambil nota dari isi pelajaran yang kita belajar dan telah menjawab soalan yang diberikan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.